Kisah ini bermulanya sebuah keluarga yang hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebuah keluarga ini mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Casey. Casey adalah seorang remaja yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Malah, Casey juga adalah satu-satunya harapan bagi kedua orang tuanya, kerana dia merupakan anak tunggal kepada keluarga tersebut. Pada masa itu, Casey belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya dan ingin mengubah nasib keluarganya. Casey juga seorang yang taat kepada kedua orang tuanya. Sehari sebelum SPM bermula, Casey meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan memohon restu kepada kedua orang tuanya agar peperiksaan SPM-nya berjalan dengan lancar. Ibu, esok hari saya akan menduduki peperiksaan SPM. Saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan kepada ibu dan ayah. Saya juga ingin meminta ibu berdoa agar saya dapat menjawab dengan tenang pada keesok harinya. Baik nak, ibu sentiasa mendoakan kamu agar berjaya dunia akhirat. Pada keesokan harinya, peperiksaan SPM pun bermula. Casey dengan tenangnya menjawab soalan peperiksaan tersebut. Peperiksaan pun bermula selama 8 hari. Setelah tamatnya peperiksaan SPM tersebut, Casey pun pergi membantu ayahnya bertani di ladang, sehinggakan hari keputusan SPM diumumkan. Puji Tuhan, akhirnya selama ini aku belajar bersungguh-sungguh membuatkan hasil. Puji Tuhan. Kedua orang tua Casey sangat gembira kerana anaknya yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Casey mendapat tawaran untuk sambung ke universiti selepas 3 bulan dia menunggu keputusan SPM-nya. Setelah Casey tamat dalam pengajian tersebut selama 3 tahun, Casey pun mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah syarikat. Dengan usaha Casey selama 3 tahun, dia pun menjadi kaya dan melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang anak. Casey seperti kacang lupakan kulit terhadap orang tuanya. Sudah lama aku tidak mendengar kabar anakku. Apakah yang dilakukannya sehingga tidak mengingat kita di sini? Tidak lama lagi Casey baliklah juga kampung tu. Mungkin dia sibuk dengan kerjanya, usah kita ganggu dia. Saya sangat rindu terhadapnya dan risau dengan keadaannya. Casey tidak lagi memberi kabar kepada orang tuanya. Setiap hari, si ibu menunggu kabar dari anaknya sehinggakan dia jatuh sakit. Selang seminggu, si ibu mengetahui keberadaan anaknya. Pulang sahaja dari pasar, Ayah, saya mengetahui keberadaan anak kita. Marilah kita pergi berjumpa dengannya. Baiklah, esok kita akan menyusurinya. sampai saja kedua orang tua Casey berada di tempat kerja anaknya. Si ibu meminta kebenaran kepada pengawal keselamatan untuk berjumpa dengan anaknya, Casey. Saya ingin berjumpa dengan anak saya. Makcik, anak makcik kerja di sini kah? Nama anak makcik siapa? Ya, anak saya bekerja di sini. Namanya Casey. Baiklah makcik, saya panggilkan. Casey dan para pekerjanya sedang bermesyuarat. Sampai saja pengawal keselamatan di pejabat Casey. Tuan Casey, ada seorang perempuan yang sudah berusia ingin berjumpa dengan Tuan. Woi, kamu nampak tak saya sedang mesyuarat? Suruh dia pergi. Woi, kamu siapa? Ada apa kamu mencari aku? Aku ibumu, Casey. Kau tidak mengenali kami? Mana mungkin. Aku tidak mempunyai ibu bapa seperti kamu. Shh. Dasar tua tak malu. Lalu Casey menyuruh pengawal keselamatan untuk menghalau kedua orang tuanya. Sanggup kau menghalau ibumu sendiri yang telah melahirkanmu? Aku hanya merindukanmu. Jika benar aku bukan ibumu, aku bersumpah, ya Tuhan, jika benar aku yang menyusukannya ketika kecil, maka tunjukkanlah kuasamu. Ibu bapa Casey pun pulang ke kampung dengan perasaan sedih. Selang beberapa minggu, ibu Casey mendapat kabar bahawa syarikat anaknya itu muflis. Casey tidak mempunyai apa-apa lagi dan menjadi pengemis. Kisah ini mengajarkan kita bahawa janganlah sesekali kita melukakan hati ibu bapa kita kerana syurga berada di bawah tapak kaki ibu.